Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وارزقنا فهم النبي برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah. Apa khabar tuan-tuan yang dimuliakan Allah? Alhamdulillah. Moga-moga kita terus mendapat rahmat, nikmat dan segala pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Walaupun sedikit masa baru-baru ini kita diuji dengan musibah, banjir dan sebagainya, tapi alhamdulillah itu sudah pun selesai. Di rumah sekarang ini tinggal kesan-kesan saja lagi untuk dibaiki ataupun dipulihkan untuk kembali seperti sedia kala bagi saudara kita yang ditimpa musibah tersebut di beberapa daerah termasuk Negeri Sembilan. Nah, bi'ala kulli hal, kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar menurunkan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita untuk meneruskan pengajian kita pada malam ini insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, yang terakhir kita berjumpa pada 8 Disember 2021. Sekarang kita telah pun berada di tahun baru, tahun 2022. Baru 12 hari. Baik, ala kulli hal bersyukur kerana peralihan tahun berarti peralihan atau pertambahan usia kita. Jadi kalau tahun lepas kita 60, tahun ini 61. Kalau tahun lepas 62, tahun ini 63 dan seterusnya. Maka pertambahan-pertambahan usia ini marilah sama-sama kita isikan dengan pertambahan amalan. Tambah usia, tambahlah amalan kita kerana usia kita semakin kurang, bukan semakin bertambah. Makin kurang berarti untuk menuju dan kembali ke rahmatullah. Jadi oleh itu, eloklah kita isi masa-masa yang ada ini, usia-usia yang Allah berikan ini dengan pengisian-pengisian amalan. Di samping kehidupan dunia yang kita cari nafkah dan sebagainya, ataupun mencari rezeki, kerana itu juga dituntut untuk menjemput rezeki. Rezeki ni kena jemput ya. Jadi kita kena pergi jemput dia datang pada kita. Kalau tak jemput dia tak datang rezeki. Begitu jugalah dengan amalan. Amalan ini pun kena pergi cari. Kalau tak cari, ilmu tak datang pada kita. Melainkan kita kena pergi cari. Maka alhamdulillah pada malam ini dapatlah sama-sama kita hadir dalam satu majlis untuk kita meneruskan pembacaan kita Al-Azkar, iaitu himpunan doa dan zikir-zikir yang telah disusun oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Mari kita ambil manfaatnya supaya kita mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Tuan-tuan dan puan-puan, mari kita buka muka surat 22. Kalau yang ada kitab lah. Muka surat 22, perenggan yang kedua. Iaitu, perlu diketahui bahawa zikir disunatkan pada setiap keadaan. Zikir
disunatkan pada setiap keadaan. Berarti tidak ada masa yang dihalang ataupun dilarang. Jadi bolehlah berzikir pada bila-bila masa dan tidak ada kecualinya. Ya. Baik. Cuma di sana syariat ada mengecualikannya. Jadi walaupun zikir itu dituntut supaya kita sentiasa berzikir, tetapi ada pengecualiannya. Jadi sini kata Imam Nawawi, kami akan menyebutkan sebahagiannya secara ringkas. Dia sebut dah, dia kata sebut sebahagiannya sahaja, pengecualian itu secara ringkas. Apa yang tidak boleh dan apa yang perlu dikecualikan, walaupun dibolehkan zikir, tapi ada masa dan ketika tempat untuk kita tangguh ataupun tidak berzikir. Jadi di sini Imam Nawawi kata, kita sebut sedikit saja secara ringkas. Penjelasan secara terperinci akan kami kemukakan nanti pada bab tersendiri. Ada bab tersendiri tentang pengecualian ini yang lebih detail dan lebih banyak. Maka di sini dia sebut secara ringkas, insya-Allah. Di antara pengecualian itu seperti berikut. Yang pertamanya, tidak boleh berzikir ketika sedang duduk qada hajat. Ini ketika qada hajat dilarang berzikir. Dan kita sedang menunaikan hajat kita dalam baitul khala, dalam tandas. Itu naklah dikecualikan, tidak boleh berzikir. Dan diam. Bahkan bercakap-cakap dalam ketika qada hajat itu pun dilarang. Berbual-bual. Kita duduk dalam bilik kecil, yang di luar sana duk ajak berbual-bual, kita pun bercampur juga, cakap-cakap tak boleh, dilarang. Ya, dilarang ketika qada hajat itu. Jangankan berzikir, bercakap biasa pun tak boleh. Dia duduk diam-diam je lah. Lepas tu kata bilik rehat tu. Jadi kita rehat itu betul-betul rehat, seorang-seorang diri. Ya, cuma angan-angan lah kot, fikir tu, fikir ni. Jadi ala kulli hal, ketika berzikir ini, ketika masuk dalam bilik itu, ketika duduk qada hajat, itu adalah dilarang. Ketika qada hajat. Baik. Kalau ikut di sini disebutkan yang dia kata i'lam anna zikr mahbub fi jami' al-ahwal illa fi ahwal warada syar'i bi istisna'iha nazkur minha huna tarfan isyaratu ila ma siwa mimma sayati min abwabihi insyaallah taala. Famin zalik annahu yakrahu zikr halatul julus ala qada'il hajat. Ketika duduk qada hajat. Begitu juga satu lagi yang seterusnya yang dilarang ketika untuk kita berzikir ialah ketika mana tadi, ketika qada hajat, ketika hubungan suami isteri. Kau sebut di sini iaitu wa fi halatil jima', iaitu hubungan suami isteri. Ketika jima' pun tidak boleh berzikir. Ya, itu dilarang berzikir. Seterusnya, jadi larang juga berzikir ini ketika mendengar khutbah. Ketika mendengar khutbah juga dilarang berzikir. Jangan pula kita nak menambah-nambah pula amalan kita itu, tapi di perkara yang dilarang. Ketika khatib berkhutbah, sebab itu dilarang bercakap-cakap, kerana akan menghilangkan pahala Jumaat kita. Sebab itu baru-baru ni ataupun sikit masa ni kita dengar perkara yang dibangkit-bangkitkan ialah kita amin. Amin ketika imam membaca doa di atas khutbah, di atas mimbar dalam khutbah yang kedua. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Kita berdoa amin, amin. Itu pun sebenarnya dilarang. Beramin itu berkata-kata. Jadi kita, mengapa dilarang? Kerana dikatakan sini, ketika khatib berkhutbah, naklah kamu diam. Kena diam. Walaupun nak keluar kata amin pun tak boleh. Baik. Jadi oleh itu, dah doa tu, apa yang selalunya berdoa ni kita amin. Mengapa doa imam di atas mimbar tu kita tak boleh amin? Kerana doa itu, doa sebagai rukun khutbah. Dia rukun khutbah. Kalau tak doa pada umat Islam,
Tak cukup rukun khutbah. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, dan seterusnya lah. Itu rukun khutbah. Kalau tak doa pada umat Islam, muslimin muslimat, itu tak lengkaplah khutbah itu. Maka kita yang mendengar ni sebagai berdoa, angkat tanganlah. Jadi kita tidak perlu nak amin, ya, kerana itu juga merupakan kata-kata ataupun ungkapan yang dilarang kita bercakap, berzikir ataupun sebagainya. Baik. Jadi di sini disebutlah tadi wa fi halatil khutbah liman yasma'u sautul khatib. Bagi orang yang mendengarlah, kalau orang yang peka tak ada masalah lah. Orang yang telinga dia elok, pendengaran bagus, khatib berkhutbah, maka dia janganlah nak mengeluarkan apa-apa kata-kata, hatta nak amin tu pun, tapi tidaklah haramnya ataupun tidaklah dilarang keras. Kalau nak amin pun pelan-pelan, yang tidak didengar oleh orang sebelah. Amin. Ataupun diam sajalah. Kalau kita tak sebut amin pun, Allah memakbulkan doa imam atau khatib di atas mimbar tadi, kan? Baik. Itu yang ketiga, kan? Pertama tadi ketika qada hajat, yang kedua ketika berhubungan jenis atau jima' di antara suami isteri, dan yang ketiga ialah ketika khutbah. Yang keempatnya ialah wa fil qiyami fi shalah, iaitu ketika waktu berdiri salat. Sewaktu berdiri salat juga tak perlu zikir. Jangan kita subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kita berdiri nak musalli ni, nak niat salat ni. Jadi tak payahlah nak bertasbih, bertahmid, bertakbir. Zikir-zikir itu tak payah. Ketika nak salat, kerana apa dia kata di sini? Kerana bal yashtaghilu bil qiraah. Kerana untuk kita sibuk dengan baca Quran, bukan nak sibuk nak berzikir. Zikir tak tepi sekejap, tumpukan ketika solat itu untuk membaca ayat-ayat Al-Quran. Bal yashtaghilu bil qiraah. Qiraah itu ialah sibuk dengan nak baca Quran, tak perlulah nak zikir, maka berhenti zikir. Itu kecualian daripada zikir. Baik, itu dah berapa tadi? 4, 5 ya. Kemudian satu lagi, seterusnya dilarang untuk kita berzikir juga ialah sewaktu dalam keadaan mengantuk. Mengantuk pun larang berzikir, iaitu fi halatin nu'as. Ketika mengantuk tak boleh zikir, sebab nanti sebutan kita pun mungkin tak betul atau tak khusyuk, ataupun hati kita tak boleh nak menghayati zikir itu, maka berhentilah berzikir. Kalau mengantuk tu, ambillah bantal, tidur, kan? Jangan nak berzikir lagi. Sebab tu walau bagaimanapun ada juga disebut sebelum kita tidur dituntut ataupun disunatkan membaca beberapa ayat Quran, 3 qul, ayat kursi, suratul mulk. Itu kalau sebelum nak tidur tu belum mengantuk. Tapi kalau dah mengantuk juga, baca suratul mulk tak sempat habis, mata dah terlelap, kan? Bagi yang menghafaz, sambil-sambil baring duk baca suratul mulk, tak sempat habis, dah terlelap. Bolehkah macam tu? Tak apa, tak ada masalah, kan? Kalau kita terlelap kerana sambil membaca surah-surah Al-Quran, jadi tak ada halangan. Tapi ala kulli hal dilaranglah, kerana dikatakan di sini mengantuk. Kalau dah mengantuk, jangan baca, jangan zikir. Baik, sebelum mengantuk. Kerana disebut sini dilarang untuk kita berzikir fi halatin nu'as, ya, ketika mengantuk. Wala yakrahu fit tariq wala fil hammam. Jadi tetapi dibenarkan berzikir di jalan. Ketika kita memandu, ketika kita menunggang motosikal, ketika kita berjalan, itu dibenarkan. Kan? Iaitu wala yakrahu, tidaklah dilarang fit tariq, ketika kita dalam perjalanan berzikirlah. Nak baca subhanallah walhamdulillah ataupun hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkal wa huwa rabbul arsyil azim, bacalah ketika memandu, ketika di jalan, kan? Begitu juga kata Imam Nawawi sini, wala fil hammam. Hammam ini bilik mandi pun tidak dilarang.
Bukan tandas. Tandas tak boleh. Itu tempat najis. Tapi hammam tidak najis. Hammam kita mandi. Shower. Macam dekat RNR. Ada shower kan. Ada tandas, ada shower, ada bilik mandi. Bilik mandi itu kata ikut sini. Wala yakrahu fil hammam. Tidaklah dilarang ketika mandi-mandi. Daripada duduk menyanyi lagu Piramli itu, baik berzikir pula kan. Itulah. Ikut di sini tidak dilarang. Wallahu a'lam. Jadi selesai bab ini dia sebut wallahu a'lam. Allah sajalah yang Maha mengetahui. Selesai. Perkara apa disebut sini iaitu perkara yang dikatakan zikir itu disunat pada setiap keadaan kecuali jika syariat mengecualikan. Semua keadaan biasa boleh zikir, tetapi kecualian tadi kita ulang balik. Pertamanya ketika mana? Ketika qada hajat. Satu, tak boleh zikir. Yang kedua, jima, itu hubungan suami isteri tak boleh. Yang ketiga, ketika mendengar khutbah Jumaat juga tak boleh. Yang ketiga. Yang keempat, ketika berdiri nak solat. Ketika berdiri solat, itu juga tidak boleh berzikir. Kan? Tidak boleh berzikir. Yang harus dibaca adalah Al-Quran. Dia kata sini, sibuklah dengan baca Al-Quran, bukan dengan berzikir. Yang keempat. Yang kelima, suatu keadaan mengantuk. Bila keadaan mengantuk juga dilarang. Syariat melarang. Iaitu tidak dikecualikanlah daripada berzikir ketika kita mengantuk. Melainkan dibenarkan berzikir di jalan dan dalam bilik mandi. Wallahu a'lam. Itulah dapat sikit maklumat pada kita pada malam ini. 5 perkara dilarang dan ada yang dibenarkan ketika dalam perjalanan. Ya. Sorry. Bilik air yang tak ada tandas lah. Kalau bilik air sekali dengan tandas tak boleh. Ya betul. Aurat. Kena tutup aurat lah. Tapi itu boleh ke tak boleh nak berzikir kan. Dia elok menutup aurat lah. Pakai kalau di Kedah di utara dia panggil kain cukin. Kain cukin kain cukin ni kain kecil untuk menutup aurat lah. Alat-alat kemaluan tu kena ditutup. Sebab itu elok diamalkan begitu. Kan? Kalau tak tutup aurat tak payahlah zikir. Keluar nanti zikir. Cuma ayat ini ataupun dalam bab ini disebut begitu. Boleh, tapi kalau tidak pun tak apa. Tunggu dia keluar nanti sambunglah zikir. Bagi ahli-ahli zikir, orang yang gemar berzikir dan sentiasa tak putus-putus berzikir. Karena kita sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Bukankah dengan berzikir kepada Allah itu menenangkan hati-hati. Jadi dia tak mau terputus zikirnya sampai ke bilik mandi pun kerana dibolehkan, tapi dengan beberapa syarat tadilah, bertak aurat dan sebagainya. Tapi kalau tidak, tangguhlah sekejap sehingga selesai keluar daripada shower atau hammam tadi, berzikir semula. Takut untuk kita tersalah dari segi adab. Ya tuan, ada lagi? Jap. Ayat Quran tak boleh. Ni zikir ni bilik mandi tak sesuai. Tak boleh. Tapi ala kulli hal, dalam saya beramal dengan beberapa amalan lah yang diturunkan oleh tuan guru kita lah, almarhum Dr. Harundin ketika belajar syifa di Darus Syifa. Kalau kita diberi pesanan lah ataupun rawatan, pertama baca Fatihah, kedua selawat syifa, ketiga ayat kursi ataupun ayat-ayat penghindar, iaitu selawat syifa tadilah, dan ayat Al-Quran dan sebagainya. Kalau nak baca di luar bilik air. Dah masuk bilik air itu jangan baca lagi. Itu pesanan pun ada juga begitu. Jadi kalau nak baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kan? Jadi baca itu ayat selawat syifa. Baca sebelum masuk. Tapi kalau dalam bilik mandi itu ayat Quran tidak boleh baca. Tapi kalau takat selawat syifa itu boleh kalau ikut ayat ini wala fil hammam.
La yakruhu fit tariq wala fil hammam. Tapi kalau eloknya, kata tadi kita menuntut terdedah aurat dan sebagainya, elok kita baca di luar bilik air. Kalau untuk amalan, sebab setengah rawatan itu dia kata mandi. Mandi ya. Sebab setengah tu dia dapat penyakit. Penyakit dia itu cara rawatannya dengan mandi. Terutama penyakit-penyakit yang melibatkan makhluk halus dan sebagainya, buatan-buatan orang ni kan. Bila pergi mendapat rawatan, dia kata mandi 3 petang. Mandi 3 petang. Kan? Bila nak mandi tu, baca ini. Jadi bacaan itu naklah dibaca sebelum masuk bilik air. Kerana mungkin ada ayat Al-Quran, Karim, ayat kursi dan sebagainya. 3 qul dan sebagainya. Jadi rawatan itu boleh kita buat, tapi dengan beberapa adab-adab dia lah. Kan? Baik. Habis di situ, apa tuan nak tanya tadi? Berdiri suatu pilih solat. Saya. Larang berzikir. Ya. Kalau kita mulakan saja baca astagfirullahaladzim. Ya. Astaghfirullahalazim itu tidaklah kira berzikir ya. Sebab itu dia nak istighfar, memohon ampun. Sebab kita apabila kita nak membuat sesuatu, kita kena bersihkan hati dan diri jiwa kita. Sama juga pesanan tuan guru saya tu, dia kata kalau nak merawat orang, istighfar dulu 3 kali supaya doa kita tu dimakbul. Betul tak sebelum solat tadi? Kita istighfar, astaghfirullahalazim pun boleh juga. Kerana kita nak mulakan ibadat solat ini supaya Allah terima amalan kita. Mungkin sebelum kita solat itu, tapi sebenarnya selepas solat, mengikut sunnah Nabi, selepas solat tu zikir istighfar 3 kali. Lepas bagi salam, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih sekali. Kemudian 2 kali, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kemudian ketiga, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 3 kali. Ada juga yang kita dapat, mengapa 3 kali? Mengapa kita istighfar 3 kali selepas salat? Pertamanya, istighfar itu mungkin kesilapan dan apa-apa yang kita lakukan sebelum salat. Sebelum kita pergi, sebelum kita mendirikan salat itu, mungkin kita ada melakukan macam-macam kemungkaran, termaksiat, dosa-dosa ringan ni kan. Dan perjalanan itu terpandang ini, ataupun tercakap benda-benda yang sebagainya, maka itu kita istighfar yang pertama. Kemudian istighfar yang kedua ketika kita solat. Ketika kita solat, lepas solat kita istighfar. Kenapa? Kerana mungkin ketika solat itu kurang khusyuk kita, ataupun hilang khusyuk kita, ataupun tersasul baca Al-Quran, surah-surah kita baca tersasul, itu mengurangkan pahala, maka istighfar kita yang kedua selepas salam. Kemudian istighfar yang ketiga, astaghfirullahalazim, iaitu selepas kita solat, kita istighfar lagi kalau ada apa-apa yang kita lakukan kesilapan dan kekurangan. Kan? 3 kali solat, 3 kali istighfar selepas memberi salam. Ini juga akan dibolehkanlah kerana sunnah Nabi istighfar 3 kali selepas salam. Kan? Bukan sebelum solat tuan. Selepas solat itu istighfar 3 kali. Kan? Baru kita pergi kepada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Kan? Kemudian Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Allahumma antas salam wa minkas salam ila akhir. Kan? Jadi ini semua amalan yang kita buat selepas solat. Tetapi ketika untuk berdiri solat, tidak ada apa-apa amalan. Melainkan fokus, tumpukan perhatian kita, khusyukkan kita untuk solat ini. Sebab itu solat ini nak khusyuk bukan ketika solat. Dan bukan ketika kita berdiri nak solat. Tetapi sebelum solat itu, kita dah mula khusyuk dah. Khusyuk nak solat ini, ketika ambil wuduk lagi kita dah khusyuk dah. Apa tujuan nak wuduk ini? Tujuan wuduk ini ialah untuk nak solat. Dan solat ini kita nak khusyuk. Kan? Sebab itu, selepas kita mengambil wuduk, ada doa-doa yang disunatkan. Kan? Apa doa ketika selepas solat, selepas wuduk? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lagi apa lagi? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni
minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Lepas tu wuduk tu dituntut, disunatkan. Jadi jangan lupa baca doa tu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Pertama minat tawabin, kemudian mutatahhirin, kemudian salihin. Lepas wuduk. Kerana wuduk itu sendiri membersihkan kita zahir dan batin. Wuduk itu adalah mencucikan zahir dan batin. Lepas itu basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, sapu telinga, dan basuh kaki. Letak seluruh badan. Lepas itu untuk selesai hadas kecil. Dan sahlah kalau kita nak mendirikan salat. Dan doa-doa yang kita disunatkan, kemudian baru berdiri nak salat. Jadi tidak ada amalan nak kita zikir selain daripada itulah untuk kita mendapatkan kekhusyukan. Melainkan tumpukan. Semasa wuduk tu kita dah khusyuk dah. Khusyuk dengan wuduk itu berarti niat kita wuduk untuk apa? Untuk salat. Lepas itu berdiri menghadap kiblat dan sebagainya. Dan tumpukan fikiran kita ke arah itu untuk usalli fardul isya arba'a raka'atin adaan makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Menghadap ataupun berdiri itu menghadap kiblat dan nak lillahi ta'ala. Salat itu kerana Allah. Itu ada zikir-zikir yang kita amalkan. Melainkan selepas salat baru zikir. Baik. Jadi sebab tu tuan tadi soalannya ialah sebelum salat itu tidak ada zikir melainkan selepas salat. Dan ketika berdiri pun adalah untuk. Tapi boleh pula kita baca qul a'udzu birabbin nas untuk mendapat apa? Kekhusyukan ataupun sebagainya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Karena doa itu adalah untuk menghindarkan daripada gangguan-gangguan yang boleh menghilangkan khusyuk kita. Kan? Jadi ada juga bismillah, ada doa-doa zikir yang lain lah, okay, untuk kita baca. Ya, saya tahu. Okay. Itu bagi imam adalah imam dan tak imam pun boleh. Wa qur rabbi a'udzubika min hamazati syaitan a'udzubika rabbi an yahdurun. Itu doa. Ayat Quran. Wa qur rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Itu bukan zikir lah, itu doa. Ataupun untuk menjaga hati kita daripada gangguan syaitan. Syaitan ni bila kita nak solat saja, dia datanglah. Itulah, inilah. Pikiran kita tu merawat tak ke mana-mana. Jadi tumpukan. Bacalah doa tu. Wa qur rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Dan kuncu-kuncu semua kita minta. Ketika kita nak solat ni, wahai syaitan, janganlah ganggu aku. Gitu. Kau pergilah. Begitu juga surah An-Nas. Dan ini semua sebagai sebelum kita usolli tadi. Sebelum takbiratul ihram. Sebelum kita takbiratul ihram. Bacalah doa-doa yang diamalkan. Baik, jadi selesai tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah. Semoga dapat memberi manfaat pada kita pada perkara tadi, insya-Allah. Kita pergi seterusnya, iaitu yang dimaksudkan dengan zikir adalah hadirnya hati. Ya. Al-murad bizikr hudurul qalb. Al-muradu min az-zikri hudurul qalb. Iaitu yang dimaksudkan dengan zikir adalah hadirnya hati. Bila kita nak solat, ataupun yang dilarang tadi, kerana kita bila nak zikir hadir hati. Jadi oleh itu yang dilarang tu dilaranglah, dikecualikan daripada berzikir. Tapi di sini disebut pula yang dimaksudkan dengan zikir itu adalah hadirnya hati. Maka sepatutnya hal ini menjadi pedoman bagi orang yang berzikir dan berusaha untuk merealisasikannya dan juga cermat dengan apa yang dibaca. Cermat apa yang dibaca. Baik. Sebab itu kita lihat ada nota kaki situ, perkara berzikir dan berusaha itu 29. Penulis menyatakan perkara ini agar orang yang berzikir dapat meraih bentuk zikir yang paling utama
iaitu menggabungkan antara zikir dengan lidah dan zikir dengan hati. Itu disebut sini. Maka sepatutnya menjadi pedoman bagi orang berzikir dan berusaha. Berusaha itu untuk berzikir dengan lidah dan juga seterusnya dengan hati. Dua-dua perkara ini adalah afdal. Sebab itu, bila kita nak berzikir, kita nak sebut zikir itu dengan lidah kita dan hati kita menghayati zikir tadi. Jadi oleh itu di tempat-tempat yang dilarang tadi ini, maka tak bolehlah kita nak berzikir dengan lidah kita dan hati kita pun tentu tak kenalah di tempat-tempat tersebut. Kalau kita ke qada hajat itu, takkan kita nak menyebut benda kalimah Allah dan sebagainya, puji-puji subhanallah, tak patutlah kan. Jadi oleh itu tidaklah kita berhenti berzikir ataupun dikecualikanlah zikir ketika itu dan 5 perkara tadi. Baik, untuk merealisasikan itu, iaitu zikir dengan lidah dan berzikir dengan hati, itu kena diusahakan. Dan juga cermat dengan apa yang dibaca. Kita lihat sini, agar manfaat zikir menjadi sempurna. Manfaat zikir itu, apa manfaat zikir adalah untuk sempurna zikir kita itu. Dan telah dijelaskan sebelumnya bahawa pahala zikir bergantung pada pemahaman tentang zikir yang dibaca. Walaupun zikir tersebut bukan bacaan Al-Quran. Zikir itu mungkin bukan Al-Quran, tapi perlu juga disebut dengan sempurna. Dengan sebut laju-laju. Subhanallah, 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 subhanallah. Dan kena sebut betul. Hak itu bukan subhanallah. Bukan hak bulat. Dia hak pedas tu. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah itu sabbihi. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Yusabbihu, bertasbihlah apa yang di langit dan di bumi. Ini kita pun bertasbihlah subhanallah, subhanallah. Ha itu keluar daripada ni aku. Subhanallah. Kena sebut yang sempurna. Kemudian alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Ha juga kena sebut dengan betul. Sebab itu disebut sini, sebut dengan sempurna. Kerana nak mendapat penghayatan dan mendapat pencapai manfaat zikir itu tadi. Kalau sebut pun lebih kurang, nak cepat dan sebagainya, tak sampailah. Tak sampai. Oleh itu sebut dengan sempurna. Baik. Itu disebut sini, walaupun dia bukan Al-Quran. Kata As-Sanusi di dalam kitab Syarah Ummul Barahin mengatakan, para ulama bersepakat bahawa bacaan La ilaha illallah harus difahami maknanya. Di sini kita lihat. Bacaan La ilaha illallah. Kan kita bertahlil La ilaha illallah, La ilaha illallah. Jadi ini disebutkan di sini, kata As-Sanusi di dalam kitabnya Ummul Barahin, para ulama bersepakat bahawa bacaan La ilaha illallah harus difahami maknanya. Apa maknanya? Kita tengok. Makna La ilaha illallah ini seperti yang kita sedia maklum dan kita selalu berzikir. Baik. Kalimah tauhid iaitu qaul ma hiya al-mawadhi' allati sannu fiha qaul la ilaha illallah. Iaitu kalimatut tauhid a'zamu kalimah fil wujud. Li'ajliha khuliqatil khaliqah wa ursilat rusul wa unzilatil kutub wa hiya kalimatut taqwa wa asasul millat wa ruknul iman. La ilaha illallah itu satu daripada rukun iman. Wa asyhadu an la ilaha illallah. Ini kena sebut dengan betul dan sebut dengan memahami maknanya. Difahami maknanya la ilaha illallah. Baik. Kemudian disebut sini al-urwatu wusqa allati man tamassaka biha najah wa man mata 'alaiha sa'du sa'adah. Siapa yang mati dengan menyebut la ilaha illallah akan mendapat sa'du sa'adah, iaitu kebahagiaan untuk dikatakan man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang menyebut la ilaha illallah ketika mati, hampir mati, maka dia dakhalal jannah, dimasukkan ke dalam syurga. Tapi kena memahami maknanya tadi. Begitu juga disebut sini wa fadailu hadhil kalimah wa mawqi'uha min ad-din
fawqa ma yasifuhul wasifun wa ya'riful arifun. Jadi kalimah ini sangat tinggi. Ya, sebab dia kalimah tauhid. Kalimah yang menentukan keislaman. Islamnya seseorang itu inilah kalimah yang menentukannya. Baik. Jadi oleh itu, sebab jika tidak, maka pembacanya tidak akan dapat mengambil manfaat apapun. Kalau tak memahami makna la ilaha illallah, pembacanya yang berzikir itu tak dapat apa-apa manfaat. Dan selain terjaga daripada kekekalan di neraka seperti zikir juga. Maka makna zikir harus difahami agar mendapat pahala darinya. Makna zikir itu kena difahami supaya dapat pahala daripada zikir itu tadi. Kerana di sini an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul afdalu zikr la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Lepas tu imam-imam, khalifah-khalifah majlis kan, bila dia sebut nak mengajak jamaah supaya berzikir la ilaha illallah, disebut apa? Afdalu zikr annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya sebaik-baik afdal zikir ialah la ilaha illallah. Kerana ini Nabi sebut. Riwayat an Jabir. Ya, lepas tu dia kata afdalu zikr, sebaik-baik zikir ialah la ilaha illallah. Lepas tu setiap kali majlis tahlil, majlis doa, majlis solat, lepas solat, kita berzikir la ilaha illallah 100 kali ataupun lebih. Ya. Dan wa afdalu doa alhamdulillah. Sebaik-baik doa ialah alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Baik. Jadi begitulah seterusnya akan perkara. Kalau mengikut pendapat atau Yaqul Al-Mubarakfuri, ini seorang India dia ni, Mubarakfuri ini, tapi dia dah macam Arab. Dialah pengarang kitab, iaitu kitab apa? Sirah Nabawiyah tu, Rahik Al-Makhdum. Mubarakfuri juga. Surau ni dah selesai. Ya, Rahik Al-Makhdum kan? Dah baca dah. Ustaz siapa? Ustaz Syukur selesai. Siapa karang tu? Al-Mubarakfuri. Dia di sini pun menyebut juga di sini yaqulul Al-Mubarakfuri rahimahullah li'annaha kalimatut tauhid. Sebab la ilaha illallah tu kalimat tauhid. Wa tauhid la yumathiluha syai'. Wa hiya al-fariqa bainal kufr wal iman. Karena kata di sini la ilaha illallah tu dia merupakan pemisah, ataupun pemisah yang menentukan perbezaan bainal kufr wal iman, di antara kufur dan iman. Apa yang membezakan? La ilaha illallah. Betul, seseorang yang nak memeluk Islam, dia kena sebut asyhadu an la ilaha illallah. Kerana itu memisahkan dia. Tinggallah agama kufur dia dan masuklah dia ke dalam Islam apabila dia sebut syahadah tadi. Kan? Baik. Sebab tu Nabi kata afdalul zikr la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir la ilaha illallah. Khutbah Jumaat yang lepas. Ya, khutbah Jumaat yang lepas dia katakan tujaddidu. Ya, kita naklah membaharukan keimanan kita itu dengan menyebut, para sahabat bertanya bagaimana nak membaharukan iman kita? Dengan menyebut la ilaha illallah. Jadi menyebut la ilaha illallah itu membaharukan keimanan kita. Syahadah kita itu dibaharui. Mungkin kita di antara itu ini kita tersalah, mungkin tergelincir dari segi akidah, maka untuk membetulkan balik la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lepas tu bila kita sebut la ilaha illallah, dibaharui. Nabi kata baharuilah iman kamu itu dengan la ilaha illallah. Bagaimana nak baharui iman itu? Dengan sebut la ilaha illallah. Baik. Jadi kalau itu di sini, maka makna zikir harus difahami agar mendapat pahala darinya. Dan kita sambung sikit lagi. Dah masuk Isya kan? Baik. Kerana dengan memanjangkan dapat, mana dia? Bukan. Iaitu menjaga dan memahami bacaan zikir merupakan tuntutan sebagaimana tuntutan dalam membaca Al-Quran. Tuntutan baca Al-Quran, betul juga tuntutan ketika berzikir. Jangan kita baca tu melanggar batas tajwidnya, sebutannya, makhrajnya, maka kena sebut dengan betul. Macam tadi kan, subhanallah tu hak dia betul. Allahu akbar, kaf ya, akbar, Allahu akbar. Dan bar itu jangan panjang. Allahu akbar, tak boleh panjang.
Sebab bar tu tiada alif. Bar itu dia kena pendek. Lepas tu jangan sebut Allahu Akbar. Salah. Sebab tidak ada ba, alif, ra, tidak ada. Dia ba, ra saja. Ba, ra mati di atas. Bar. Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini walaupun dia zikir ataupun bukan Al-Quran, tapi kena sebut dengan betul. Walaupun dia bukan Al-Quran. Kerana kedua-duanya memiliki tujuan yang sama. Apa tujuan yang sama? Iaitu taqarrub ilallah. Kerana tujuan berzikir atau tujuan membaca Al-Quran sama saja. Tujuan baca Al-Quran untuk dekat diri pada Allah. Memahami maksud ayat Al-Quran. Faham apa tujuan asbabun nuzul, makna Quran, tujuan Quran dan pengajaran pada Al-Quran itu kita faham. Sebab itu kita pagi-pagi eloknya ada halaqah Quran. Baca beberapa ayat Al-Quran, kemudian kita memahami maknanya dan tadabbur Al-Quran itu. Supaya kita menghayati makna Al-Quran. Tidaklah kita baca tu habis begitu saja. Sadaqallahul azim. Tak tahu apa benda ayat tadi kita baca. Apa pengajaran ayat itu tadi. Apa yang Allah nak ajar kita, apa yang Allah nak beri petunjuk pada kita. Sedangkan Al-Quran itu petunjuk. Al-Quran itu pedoman hidup. Tapi tak ambil, tak faham, tak tahu. Baca saja. Baca itu pun tajwid, kena pun betulkan. Itu bila baca pagi-pagi, ataupun halaqah Quran, bila-bila lah yang sesuai. Bahas atau bincang tentang tajwid sekali. Bincang tajwid. Mad asli, mad arid li sukun, mad aiwad, mad jaiz munfasil, mad wajib muttasil, dan sebagainya. Maka dengan membaca Al-Quran itu, bincang sama tajwidnya. Lepas bincang tajwid, setiap baris, setiap kalimah itu ada hukum tajwid tersendiri. Baca dan tengok tajwidnya. Kemudian lihat maknanya, harfiah, makna terjemahan dia. Kemudian baru pergi kepada asbabun nuzul, lepas tu tengok apa maksud ayat, apa tujuan ayat turun, dan apa pengajaran yang boleh kita ambil. Mungkin ayat itu turun ketika peristiwa di zaman Nabi, tapi apa yang kita boleh kaitkan dengan kehidupan kita masa kini. Itu yang penting kita baca Al-Quran. Baik. Betul juga zikir. Zikir kita itu untuk mendekatkan diri kepada Allah dan untuk mendapat pengampunan, mendapat rahmat, kasih sayang pada Allah dan sebagainya. Maka ini semua membuatkan kita menjadi lebih sempurna lah. Ya, perjalanan hidup kita. Sesamping kita mendirikan solat fardu dan sebagainya, maka zikir, baca Quran dan sebagainya itu menambahkan lagi keimanan kita. Dan kerana dengan memanjangkan tadi. Oleh kerana itu, pendapat yang betul adalah memanjangkan bacaan La ilaha illallah. Di sini maksudnya dalam kitab Al-Hirzuz At-Tamim disebutkan yang dimaksudkan dengan memanjangkan bacaan adalah memanjangkan bacaan yang boleh dibaca panjang seperti alif pada kata la dan tidak boleh lebih daripada tempoh 5 alif. La ilaha illallah. Satu alif tu 2 harakat. 5 alif tu berarti 5 harakat. Satu alif la ilaha illallah. Jadi kerana itu memanjangkan dapat mencermati dan memahami isinya. Di sini dikatakan tidak boleh lebih daripada tempoh 5 alif. 5 alif berarti satu alif 2 harakat. 2 alif 4 harakat. Jadi kita tidak boleh panjang 10 harakat. Kerana satu alif adalah 2 harakat. Ya. Kerana tempoh ini yang paling panjang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bacaan la ilaha illallah. Ya. Dan dibenarkan membaca pendek pada kata ilah. La ilaha illallah. Ilah itu tak panjang. Ilah itu pendek. Sedangkan memanjangkan kata ilaha tidak boleh dilakukan lebih daripada tempoh 1 alif yang dinamakan mad tabi'i. Mad tabi'i itu 1 alif saja, iaitu menyebabkan 2 harakat. Ya. Demikian juga dengan lafzul jalalah. Jika disambung wasal dengan kalimah setelahnya, sedangkan jika berhenti atau waqaf, maka boleh dibaca panjang atau pendek. Dibaca panjang lebih baik dengan tempoh 3 alif. 3 alif itu 6 harakat. Huruf hamzah pada kata ila adalah hamzah qata' dan harus dibaca qata'. Jadi macam kita Allah ada hamzah di situ kan.
Ramai orang yang salah dalam membaca sehingga dibaca dan diubah menjadi huruf ya. Tidak boleh berhenti tawakuf pada bacaan la ilaha, kerana itu adalah kekafiran di sini. Sebahagian ulama mengatakan setengah bahagian kalimah thayyibah la ilaha illallah justru merupakan kekafiran dan sebahagian yang lain adalah iman. Ini perbahasan adalah perhatian konteks peniadaan nafi segala sesuatu selainnya dan pengecualian persaksian akan Tuhan, maka kalimah yang mulai ini menggabungkan antara peniadaan dan penetapan, iaitu dia katakan nafi dan isbat. La nafi, isbatnya illallah. Gitu. Itu katakan penafian dan juga penetapan. Tiada Tuhan yang ada, yang patut disembah, yang menjadi harapan dan dipersaksikan selain Allah. Hal ini bergantung pada kondisi dan keadaan yang orang yang berzikir. Kemudian tidak diharuskan dalam berzikir mengeluarkan suara, bahkan kadang-kala dilarang untuk dilakukan apabila dikhawatiri mengganggu orang yang salat dan orang yang sedang tidur. Jadi ketika berzikir, contoh kalau di masjid atau sebagainya masa solat Jumaat contoh, kita tak perlu zikir angkat suara sangat dan dengan kuat-kuat, kerana mengganggu orang mungkin dia salat sunat ataupun dia sedang baca Quran dan sebagainya. So kita zikir untuk dengar kita cukup. Macam kalau di rumah kita bangun tengah malam nak tahajud, isteri tidur, anak tidur, ataupun ayah ada sekali di rumah kita tu sedang tidur, kita bangun 4 pagi, kita harus zikir kuat-kuat, tak boleh. Jadi itu dikatakan sini, dilarang untuk dilakukan itu, bahkan kadang-kadang dilarang untuk dilakukan apabila dikhawatiri mengganggu orang yang salat dan orang yang sedang tidur. Jadi zikir kita itu agak-agaklah pada-padalah untuk kita saja, perlahan sikit. Ataupun seeloknya kita berzikir itu, kalau nak lebih sikit, ada satu corner atau bilik khas. Bilik khas di rumah kita dan dijadikan musalla. Musalla ini tempat salat kita. Sebab kita ada tempat ibadat kita. Situlah ada sejadah kita, situ ada kitab tafsir kita, situ ada sebagainya. Semua alat-alat salat kita semua ada di situ. Dan bilik pula bertutup. Tak apalah. Tapi kalau kita rumah tak ada kemudahan itu, di sana ada anak tidur, ada isteri tidur, mak ayah yang tua bersama kita pun tidur sekali di rumah kita. Jadi dilarang kita apa tu? Dilarang kita mengangkat suara. Diperlahankan sikit, sedang-sedang, agak sederhana. Ataupun di masjid tak payah angkat suara sangat kerana orang kiri kanan kita sedang melakukan ibadat munfaridiyah. Yang munfarid, iaitu ibadat individu dia. Dia nak berdoa, dia nak berzikir, dia pun nak baca Quran dan sebagainya. Wallahu a'lam. Jadi itulah saja perkataan, kerana dengan banyakkan dapat mencermati dan memahami isinya, perkataan para ulama terdahulu dan terkini cukup masyhur dalam masalah ini. Ini ulama-ulama Islam, ulama-ulama aqwalus salaf wa immatul khalaf. Semuanya jelas dalam perkara ini. Dan cuma kita sajalah menyingkap ilmu ataupun kitab-kitab yang berkaitan dengannya. Wallahu a'lam bissawab. Setakat itu dulu untuk kita pertemuan kita pada malam ini. Moga-moga mendapat keberkatan dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan dimasukkan amalan kita pada hari ini sebagai daripada amal soleh kita, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma arzuqna mutaba'atan nabi sallallahu alaihi wasallam أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وعبادة وعملا صالحا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.